Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada kelas kita. So, untuk kelas hari ini, kita akan bincangkan latihan yang sebelum ni yang saya bagi dekat awak, dan kita akan masuk satu subtopik yang baru, iaitu sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, sebelum kita start kelas, sebelum kita belajar ataupun memahami sudut dongak dan sudut tunduk, kita jawab dulu latihan yang sebelum ni. Okey, kita tengok latih diri 8.3D. Dalam belajar di bawah, E, F dan G, H ialah garis lurus. Cari nilai A, B, C dan D. So, dia kata E, F dan G, H. Okey, kita tahu dah kalau dia garis lurus, apa dia punya sifat dia. Macam dia punya sudut 180, kalau dia bersilang macam mana. Okey, sudut bersebelahan, sudut bertemu sudut, macam tu. Semua tu penting lah, sebab dia cakap adalah garis lurus. So bila awak dia cakap EF dengan GH ni dia garis lurus, dia punya property ataupun dia punya sifat-sifat dia tu apply. Maknanya apa saja yang kita banyak sebelum ni, kita belajar tentang kalau dia bucu bertemu bucu, dia sama. Kalau dia ada pada satu garis lurus, sudut dia 180. Semua tu pakai. So sebenarnya dalam satu soalan tu banyak konsep yang dia pakai. Bukan je saja untuk aku belajar chapter ni, subtopik 81, soalan 81 je. Tak, maknanya 81 tu dia bawa ke 8.2, dia bawa ke 8.3, 8.4 macam tu. So maknanya satu soalan tu boleh pelbagai. So pentinglah untuk awak faham setiap subtopik tu. Okey, kita tengok dulu. Dia kata nak apa? Dia nak cari nilai A, B, C dan D. Okey, kita tengok lah. Yang A ni kita tahu dah, dia adalah sudut panggil sudut apa? Panggil sudut sepadan. Okey. Kita tahu dah A ni sudut sepadan. Jadi sepadan dengan apa? 76. Sebab apa dia sepadan? Sebab dia macam garis selari. Lepas tu ada pula garis lurus yang membelah dia ataupun yang berada di atas garis selari. So kita tahu lah garis ini dengan sini adalah sama, garis sepadan. So dah tahu dah A sama dengan 76 darjah. Kita nak cari B, C dan D. Okey, kita tahu dah kalau pada garis lurus, garis tu bila dia bertemu sama bucu dengan bucu dia, kan, dia adalah sama saiz. Maknanya B sama dengan C. Okey, kita buat itu dulu. Kita tengok D pula. D pun garis lurus dah. Okey, dia kata GH adalah garis lurus. Kita ada kalau sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. So kita tahu dah D sama dengan 180 tolak 170 sama dengan 70 darjah. Alright, kita tahu. Lepas tu apa lagi kita tahu? Nak cari C. Sebab B ni kita tak tahu, kita nak pakai sudut sama sepadan pun tak ada, kita nak pakai sudut selang-seli pun tak ada, kita nak kata sudut dalam pun tak ada. Tapi kita tahu kata C dengan 110 ni dia sudut dalam. Kalau sudut dalam, total dia berapa? 180. So 180 tolak 110 sama dengan 70 darjah untuk C. C sama dengan B. So kita tahu lah B ni pun 70 darjah. Okay, awak dan kawan-kawan, bila awak buat soalan, jangan padam jalan kira, sebab setiap jalan kira tu ada jawapan dia. Tak kira lah, walaupun jalan kira tu pendek, ada je. Kalau macam jawapan salah, dekat dalam jalan kira tu boleh ada markah dia. So saya cadangkan janganlah padam. Okay, so maknanya bila awak dah tulis sini, lepas tu seterusnya bila jalan kira awak tak padam, awak akan tulislah jawapan yang dalam keadaan yang teratur. So nanti bila penanda atas tu dia tanda, dia tengok A, B, C, D betul semua. Tu dia tengok atas, okay, betul. So dapatlah full mark. Kalau tengok A, B, C, D salah tak apa, kita tengok atas dulu macam mana dia jawab. Ada salah satu je, salah tekan ke kereta. Macam tu. Tapi markah akhir dia tu awak tak salah, awak salah. Contoh awak dapat 60 kan dekat sini. Lepas tu awak tersalah tekan ke kereta lah sebab dia kan. So awak boleh dapat lagi markah untuk penolakan ni. Okay, macam tu. So jangan padam dan tulis dalam kira. Awak tulis dekat sini A sama dengan B sama dengan C sama dengan
Lepas tu D sama dengan, okay, awak tulis dalam keadaan teratur ni awak dapat markah lah. Okay, kita tengok soalan ni pula. Dalam rajah di bawah, cari nilai A dan B. Okay, tengok A dan B. Kita tengok A macam mana. A kan bentuk Z tu orang panggil apa? Sudut selang-seli kan. Betul tak? Kita tengok. Mari saya mau balik. Dia panggil sudut selang-seli. Dia macam huruf Z tu. Okay, kita boleh nampak macam bentuk Z tu. So, sudut selang-seli. Okay, untuk sudut selang-seli A. Mana sini sama dengan sini. Macam tu lah. Macam tu. Dia dalam bentuk Z tu. Kalau dia pastikan dia memang bentuk Z macam ni. Kalau dia macam bukan dia. Dia memang kena Z. Okay. So kita tahu sini nak dapat A 25 tambah 42. So kita dapatlah A 67. Tengok B pula. B ada tak Z ada tu? Ada ni. Maknanya dari sini sampai sini. Sudut ni dengan sudut ni sama. So kita lah B sama dengan 42. Pastikan tulislah yang bulat atas ni sebagai darjah dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan Mahir pula. Okey, Mahir 8.3. Tengok ada kata apa. Dalam rajah di sebelah, PQR dan UTS ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey. Dia kata PQR dan UTS ialah garis lurus. Dan dia juga adalah garis selari sebab dia ada ni, nampak ni, tanda arrow tu. Okey. Okey, macam mana nak cari nilai X dan Y? Okey, kalau awak dapat soalan dan awak tak tahu macam awak blur kan, macam mana nak jawab, awak cari dulu benda yang awak boleh tahu. Okey, macam apa yang terfikir dalam kepala otak. Macam, boleh buat ni dulu kot, boleh ni buat ni dulu kot. Macam ni awak tengok PQ ni, tak ada kalau sudut garis lurus, dia punya sudut dia 180. Ambil lah 180 tolak 135. So sini awak dapat 45 darjah. Okay, macam tu. Kalau awak macam, macam mana lah aku nak mula dari mana? Okay, awak cari dulu yang mana awak boleh cari. Di situ tengok X. X bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam Z. So, kita dah cari sini. So, kita tahu lah sini berapa. Betul tak? Senang kan? Macam, kita cari dulu yang mana awak boleh buat. So, sini 45. Sini pun 45 darjah. So, kita tahu lah kata X tu 45 darjah. Dia nak Y. Macam mana nak cari Y? Kita tengok pula dekat S ni. Ada bentuk Z kan? Macam sini. Macam tu. Maknanya sini, sudut R ni sama lah dengan sudut sini. So, sini pun 42 darjah. So, kita tahu satu garis lurus ada 180 darjah. So, kita ambil lah Y sama dengan 180. Tolak 45. Tolak 42 darjah. Dapat 93 darjah. Okey, so dapatlah Y. So, jalan kira jangan sadam. Pastikan tulis. Okey, kalau awak contoh macam saya buat ni 45 ni, tak apalah, memang soalan ni kalau orang buat pun dia akan bagi satu markah je. Sebab soalan ni memang secara terus. Memang tak ada lah macam kena kira macam soalan Y ni. Macam tu. Bila awak dapat soalan yang macam, soalan ni kena kira. So, awak tulis je lah pengiraan dalam tu. Tak rugi pun. Ada je markah dia. Tengok soalan 2 pula. Dalam rajah sebelah, PQRS ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. X sini, Y sini. Okey. Macam saya kata lah, mula-mula buat apa? Cari dulu sudut yang mana kita boleh cari. Maknanya macam garis lurus kan, dia punya garis sudut dia untuk garis lurus adalah 180 ni 110. So maknanya sini pun, sini akan jadi 70. Macam tu. Nak cari X dengan Y. Macam mana nak cara itu? Kita tengok U dengan P. Kita tahu dalam
Sebelum ni kita tahu yang kalau dia dua sudut dalam macam bentuk dalam garis lurus, garis selari, lepas tu dalam bentuk ni lah, dalam bentuk macam U ni, total dia adalah 180. So kita boleh tahu dah kata 180 untuk X sama dengan X sama dengan 180 tolak 74. Awak akan dapatlah nilai X. Itu 106 darjah. So sini tahu dah 106 darjah. So kita nak cari Y. Macam mana kita nak cari Y? Y sudut dia sama dengan siapa? Tak ada kan? Tak ada sudut yang sama dengan dia. Sebab dia macam duduk kat sini tepi seorang dia. Betul tak? Tengok kita nak buat macam mana. Kita fikir dulu. Okay, maknanya kalau nak cari sudut ni, sini 52. Maknanya sini pun 52 darjah. Macam tu. Senang kan? Lepas tu kita tengok ni. Macam mana nak cari Y ni? Kita tahu sudut bagi segitiga adalah 180 darjah. So kita tahu 52 dah, 70 kita tahu dah. So sini kita ambil 180 je lah, tolak dengan semua. (70) tolak dengan 52. Dapatlah Y sama dengan 58 darjah. Okey, senang saja soalan macam ni. Dia main dekat lah, dia macam okey, sepatutnya ni macam maklumat apa yang dia bagi tu guna saja semua. Okey, untuk soalan seterusnya. Dia kata rajah di sebelah QRST ialah garis lurus. Okey, cari nilai X dan Y. Macam mana nak cari tu? Kita tengoklah 125 ni dengan sini X ni tersasar dah 125 sini. X dah 125 darjah. Kita sekarang nak cari soalan nilai Y. Okey, kita tahu 125 darjah sini. Maknanya kalau garis selari, garis selari dalam dia apa? 180. Ni biarlah 180 tolak 125 dapat 55 darjah. Macam tu. Okey. Bila dalam segitiga, kan saya kata dah segitiga mesti 180 setiap sudut ni. Sini tambah ni akan dapat 180 darjah. Macam mana soalan ni? Ni pun segitiga. Okey, kita ada Y sama dengan 180 tolak 25 tambah 55. Tengok berapa kita dapat. Dapat 100. Sebenarnya Y sama dengan 100 darjah. Okey, senang je. Tapi awak ambil 125 tolak 25 pun dapat juga 100. Mana-mana pun sama saja. Tapi saya habanglah kalau segitiga, any segitiga, all triangles, dia punya setiap sudut ni bila dicampur akan dapat 180 darjah. Okey. Bila awak tahu benda ni, awak nak kira untuk seterusnya senang lah. Okey. Alright. Mesti kita sambung dengan sudut dongak dan sudut tunduk. Konsep sudut adalah penting dalam bidang ukur tanah. Jurus ukur tanah menggunakan sudut untuk menentukan jarak antara sudut yang diukur ialah sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, kita tengok hasil daripada penerakaan itu yang dibuat ni. Dia mendapati bahawa apabila seorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk dipanggil sudut dongak. Okey, so maknanya sudut yang dia tengok ni, sudut yang terhasil ni dipanggil sudut dongak. Dan awak kena pastikan ni tips dia. Dia punya sudut mesti depan tuan dia. Dia tak boleh tiba-tiba sudut dekat sini, duduk kat sini. Tak boleh, dia mesti depan tuan dia.
Okey, sudut A ialah sudut dongak burung itu dari penglihatan Jeffrey. Dan ayat ni penting jugalah untuk awak faham. Dari siapa? Dari penglihatan Jeffrey. So, mesti sudut depan Jeffrey. Kalau dari burung, sudut mesti dalam depan burung ni. Sudut ni yang saya katakan ni. Okey. Apabila seorang melihat objek pada arah yang lebih rendah, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut tunduk. Okay, awak tengok lah. Dia pun tunduk ke bawah. Dan apa yang penting kat sini bagi kita baca ni. Sudut B adalah sudut tunduk kucing itu. Sudut kucing itu dari penglihatan Kim. Kau tengok dia. Sudut tunduk kucing itu dari penglihatan Kim. So, daripada Kim ni lah. Okay. Dia punya sudut tu mesti ada depan Kim. Bukan dekat kucing tu. Ayat dia macam penting sikit kan. Macam sudut tunduk kucing itu dari penglihatan Kim. So, kita tengok lah. Dia dari siapa. Siapa yang tengok siapa. Macam tu. Okey, kita tengok. Contoh 14. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Dewi dan Umi di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Lukis dan labelkan sudut A yang mewakili sudut dongak Umi. So, maknanya dia tengok Umi lah. Dia sudut dongak Umi tu macam someone tengok Umi dari Devi. So, maknanya apa? So, ada orang tengok ni. Sudut tu macam bertentang dengan dia. Dia kata dari Devi. So, buat macam tu. Buat satu garis ke Devi. Macam Umi tengok Devi tengok Umi. Macam tu. Lepas tu ada garis mengufuk ni. Buat garis ni putus-putus ni. Dan sudut A. Pastikan sudut ni bila dia kata dari mana mesti dekat Devi. Okay, macam tu. Lepas tu dia kata sudut B yang mewakili sudut tunduk Devi dari Umi. Dari Umi. Mana Umi tengok Devi ni. Okay, dari siapa. So, macam macam tu. Lepas tu, sudut dia kena lah kat orang tu. So, macam ni. So, ni B. Simple saja soalan dia. Okey, kita tengok ni. Latih diri 8.3 E. Jasni berdiri di atas sebuah bukit dan memerhatikan sebuah kapal terbang dan seketul batu. Wakilkan situasi dengan melukis dan melabelkan. Macam mana nak buat tu? Sudut A yang mewakili sudut dongak kapal terbang itu dari Jasni. So, Jasni lah yang tengok kapal terbang ni. Macam tu. Lepas tu, dia tahu dah kata dia yang tengok. So, dari Jasni lah awak buat garis putih-putih macam tu. So, awak label A. Siap. Sudut B yang mewakili sudut tunduk batu itu dari Jasni. So, Jasni lagi. So, Jasni tengok batu tu. Tapi kali ni sudut tunduk. So, sudut tunduk dia ke bawah lah gelang dia. Kalau sudut dongak dia ke atas lah. Sebab dia dongak ke atas, dia tunduk ke bawah macam tu. Dan dia ada satu garis mengufuk macam sama je dia punya tempat dia. Kalau awak buat kat bawah ni tak boleh lah. Sebab kalau awak buat bawah ni, sudut dia akan jadi dekat batu ni. Tak boleh. Sebab sudut dia kena dekat Jasni. Sebab dari Jasni. So, awak buat je macam mana pun, tak kisahlah awak macam mungkin satu hari awak macam tak apa nak faham. Pastikan sudut tu berada dekat orang tu. Dari siapa tu. So, maknanya jadi Jasni. So, mana sini lah jadi sudut B nya. Okay. Kalau awak buat kat bawah, dia akan jadi sudut dari batu. Kalau awak buat kapal terbang, pun sama dari kapal terbang. Okay. Mana sudut ni penting lah. Siapa yang jadi pemerhati dia. Okey, kita tengok penyelesaian masalah. Okey, dalam rajah di sebelah POT, QOU, PQR dan VOR ialah garis lurus. Okey, bila ada garis lurus,
Awak kena ingat lah, dia punya semua property dia, sifat-sifat dia macam 180, bila sudut bertemu sudut sama, apa benda tu, okey. Okey, kalau dia buat garis macam ni, satu saja dia punya arrow dia ni, mana dia adalah garis selari yang pertama. Yang dia buat dua-dua ni, maknanya dia garis selari yang kedua. So, awak tak payah risau lah, tak payah takut bila tengok tu. Maksud dia sama je, cuma mana yang, sebab dia ada dua, dia kena lah buat satu dua macam tu. Tak boleh lah buat benda yang sama, tapi dua benda yang berbeza. Buang masa je, betul tak? Okay, kita tengok dia nak apa. Dalam belajar di sebelah POT, QOU dan PQR dan VOR ialah garis lurus. Cari nilai X. Okay, macam mana kita nak cari nilai X kat sini? Alright. Kita tahu dah kalau garis selari dalam dia total dia berapa? 180. So 180 tolak 110, sini pun awak dapat 70 darjah. Kan saya kata lah, kita apa? Macam-macam cara kita boleh buat. Kita buat satu-satu. Okey. Apa lagi? Kita boleh buat zigzag. Maknanya PV ni macam tu. Nampak tak maksud saya? Sini 70 darjah. 70 darjah ni dua-dua semua lah. Semua. Kalau yang kecil-kecil tu awak kena cari. Okey, zigzag maknanya dekat sini lah 62 darjah. Okey, sebab dia selang-seli. Dari situ 62 darjah dah awak tahu. Sini 70 darjah dah awak tahu. Lepas tu kita nak tahu nilai X. Okey, macam mana nak cari nilai X? Cuba cari tengok. Ada tak lagi benda yang kita boleh tahu? Kita boleh tahu dekat sini, garis selari yang pertama. Okey. Garis selari yang pertama. Okey, kita tengok ni. Sini 70 darjah dah. Sebab apa? Sebab dia garis lurus. Sini 110, sini pun 70 darjah dah. Sebab setiap garis lurus, nilai dia apa? 180 darjah sudut dia. Okey. Ingat tak yang awak belajar tu apa? Sudut sama sepadan sudut silang-seli tu. Sini 70, maknanya sini pun 70 darjah. Okey. Senang saja. Awak tak ada 180 untuk garis lurus. Ni kan dia garis lurus. Nampak tak? So awak buat 62 tambah 70 tambah 70. Tambah 70. Ni kan garis lurus kan? 62 tambah 70. Ambil 180 tolak nilai dia. Awak akan dapat lah. Dia punya nilai dia adalah X. X sama dengan 48 darjah. Senang saja. Okay, seterusnya. Dia kata apa? Untuk soalan A. Kita tahu dah dia 48 darjah. Okey, andaikan PV ialah PV sebagai garis mengufuk. PV mengufuk, okey. Dan PVO ialah sudut tunduk O dari V. Sebenarnya ni tengok O. Mana dia tengok ni lah, dia tengok O. Dia kata apa? PV sudut mengufuk. Okey, cari sudut dongok dari P dari O. Dia nak apa? PO. Dia nak sini lah sudut dia. Dia tak? Berapa? So kita tengok, kita cari dulu maklumat yang ada. Sini zigzag. Sini 62 darjah. Okey, lepas tu kita tahu kat sini apa. Kita ambil lah tolak.
So sini 43 darjah. Dia garis lurus lagi kan. So sini pun kita boleh cari nilai dah. 43 tambah 75. 62 darjah. Sini 62 darjah. So 110, sini 70 darjah. 180 tolak 70 dapat apa? 110 tolaklah 62 dapat 48. Silap pula dah. Saya tersalah buat soalan, tak apa. Saya ulang soalan tu saya terulang 2 kali, minta maaf lah. So kita cuba tengok apa macam mana buat Q. Dia nak cari sudut POQ. Saya dah cari sudut O kan. Dia buat dia dari O. Sudut dongak P. Saya dengan P. PV garis mengufuk. Macam tu. Lepas tu dia nak apa? V. Dia nak sudut dari V. So V kat sini. Mana sudut kat sini lah. So sini 62. Lepas tu dia nak sudut dongak P. Dongak P dari O. So maknanya sini O. Sini P. So dia contoh ada orang kat sini tengok. Dia tengok P. So macam tu. Macam tu. So maknanya pastikan sudut tu dekat orang yang tu lah. Okay, so dia nak sudut ni lah. Ni sudut ni. P dari O. Ni sini. Dia nak itu. Faham tak? Okay, macam mana nak cari tu? Kita ambil. Kita buat dulu yang mana kita tahu. Kita tahu sini 62 darjah. Okay, situ. Lepas tu kita tahu lagi mana. Kita tahu sini. Kita tahu sini lah. Betul tak? Betul ya? Dia nak tahu sudut ni kan. Sini terdarah 62 darjah. Sini 75. 180 tolak dengan dua-dua ni awak akan dapat lah sudut PO tu 43 darjah. Okay, soalan simple saja. Dia punya tolak tambah saja. Kalau awak dah faham benda tu, benda ni sangatlah mudah untuk awak fahami. So untuk ajar skoma awak buatlah peta lukis ni dan buat semua soalan 1 sampai 10. Okay, sebagai kerja rumah awak. Maknanya awak buat dalam kelas dan seterusnya awak selebihnya tu awak sambung saja untuk sebagai kerja rumah untuk awak siap kan. Okay, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.